Siapa
mengatakan cinta kepada Dia, kekasih Allah. Kerana Dia insan mulia, sedangkan diriku insan biasa. Nantikanlah daku di taman syurga. Ya Rasul, ya Habib Allah. Syafaat kerana peribadinya, aku terpesona. Kerana budinya, aku jatuh cinta. Rinduku padanya tiada terkata. Nantikanlah daku di taman
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar? Sihat semua? Ya, sila. Baru start mengam-mengam. Lari ke? Tak berat, baru start. Relax. Cik Ya mana Cik Ya? Dalam bas? Oh, Cik Ya dalam bas. Cik Kamaria? Tak tahu. Cik ni suka hilang pula. Saya cik hilang ni risau. Okey, hari ni kita nak mula pengajian di muka surat ke berapa? 341. Okay, 341 subtopik yang baru ya. Okay, yes. Okey, kita mulakan bacaan muka surat 341. Di sini, ini jarir persiapan penaklukan Al-Madani. Topik kita pada pagi ini, persiapan penaklukan Al-Madani. Ibn Jarir berkata, pada tahun 15 Hijrah, banyak terjadi peperangan antara kaum muslimin dan Parsi, sebagaimana yang dikatakan Sayyid Ibn Umar. Tetapi, menurut riwayat Ibn Ishaq dan Al-Waqidi, mereka berdua berpendapat peristiwa ini terjadi pada tahun 16 Hijrah. Jadi kita ada dua pendapat. Satu kata penaklukan Madani berlaku pada 15 Hijrah, dan seterusnya pendapat yang kedua mengatakan penaklukan berlaku pada tahun 16 Hijrah. Tak apa, itu hanya perbezaan pendapat saja yang kedua. Baik, seterusnya muka surat 342. Saif bin Umar berkata dari guru-gurunya, mereka berkata, Umar bin Khattab mengirim utusan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dan mengarahkannya agar berangkat ke Al-Madain dan memerintahkannya untuk meninggalkan wanita-wanita dan anak-anak di Al-Atiqah. Ada juga pendapat yang mengatakan tempat ini bernama Al-Atiq. Jadi ada dua kalau lihat di nota kaki nombor 1 di bawah itu, dalam naskah yang maknanya dalam catatan asal tertulis Al-Atiq, tapi kemudian diperbagi dari tarikh At-Tabari. Maknanya bagi saya kalau nama tempat ni, biasalah kadang-kadang dia tukar-tukar nama kan. Dulu tempat ni kita panggil dengan nama ini, dulu kita panggil dengan nama ni. Dulu Singapura nama apa? Temasek. Tu jadi Singapura Kenapa jadi Singapura? Ada kura-kura? Ada singa dengan kura-kura. Okey. Madinah ni nama apa? Ya, masih Madinah. Yathrib. Dulu Madinah nama Yathrib, bila Nabi berhijrah, tukar nama Madinah Al-Munawwarah. Okey, baik. Jadi di sini, ketika saat selesai menaklukkan Qadisiyah, dia memutuskan saya ni banyak salah. Ketika saat selesai menaklukkan Qadisiyah, dia mengutus di pasukan terdepan
Zuhra bin Hawiyah. Nama dia Hawiyah, bukan Huwaiyah. Betul kan? Ini bahasa Arab, Zuhra bin Hawiyah. Setelah itu Sa'ad memerintahkan para pemimpin berjalan bersama tenteranya rombongan demi rombongan. Maknanya pergi sikit demi sikit, bukan sekaligus. Sementara dia berjalan dengan para tenteranya di belakang, dan dia telah menunjuk Hashim bin Utbah bin Abi Waqqas. Ini cucu dia ni. Oh, nama dia. Cucu kan? Bukan nak saudara kan? Bukan nak saudara? Cucu kan? Utbah bin Abi Waqqas tu anak dia. Salah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Anak saudara lah. Anak saudara. Okay. Utbah bin Abi Waqqas adik-beradik dia. Hashim kan anak saudara dia. Dan dia telah menunjuk Hashim bin Utbah bin Abi Waqqas sebagai menggantikan Khalid bin Urfuta. Dan beliau juga menunjuk Khalid bin Urfuta untuk memimpin barisan pasukan pertahanan di bahagian belakang. Maka bergeraklah mereka dengan mengendarai kuda-kuda dan persenjataan yang sangat banyak. Peristiwa ini terjadi pada akhir bulan Syawal tahun tersebut. Tahun berapa? 16 Hijrah. Tapi tadi dia kata 15. Tak kisahlah antara dua. Okay. Okay, 16 Hijrah. Ambil 16 Hijrah. Mana tadi? Syawal. Mana bulan Syawal? Peristiwa ini terjadi pada akhir bulan Syawal tahun tersebut. Maka pasukan ini segera berhenti di Kufah, sementara Zuhra langsung berangkat terlebih dahulu ke Al-Madani. Dalam perjalanan ini, Zuhra bertemu pasukan Busbuhra. Nama susah. Busbuhra. Namun Zuhra berhasil mengalahkan mereka. Banyak betul nama tempat. Pasukan Busbuhra, Ba, Sad, Ba, Ha, Ra. Ya, bukan alif maksurah. Itu bacaan bahasa Arab. Boleh baca tak bahasa Arab? Boleh kan? Boleh. Boleh. Mesti boleh, insyaAllah. Okay, tapi kita dapati bila bertemu dengan pasukan Busbuhra ini, Zuhra tadi kan, Zuhra bin Hawiyah, dia berjaya mengalahkan mereka. Maknanya dia bukan satu terpanggil ancaman yang hebatlah bagi tentera Muslim. Seterusnya kita lihat berlaku peperangan Babilonia. Zuhra bin Hawiyah mengirim surat kepada Sa'ad memberitahukan kepada beliau tentang berkumpulnya seluruh pasukan Parsi yang telah dikalahkan di Babilonia. Maka Sa'ad segera berangkat bersama pasukannya menuju ke sana. Di sana, Sa'ad bertemu dengan pasukan Al-Fayruzan dan Sa'ad berhasil mengalahkan mereka dengan cepat, ibarat melipat selendang. Macam mana tu? Ha? Gini? Ya. Betul ke? Ada. Sebab dia, ini bahasa ibarat lipat selendang tu maknanya dengan mudah. Itu dia lah, chicken. Apa saya chicken je. Kenapa pun. Senang ibarat melipat selendang. Pasukan musuh kalah. Jadi
Pasukan itu, kita panggil pasukan Al-Fairuzan, maknanya sini ada banyak pasukan-pasukan kecil yang datang. Tadi ada pasukan Muskura, kemudian kita ada pasukan Al-Fairuzan, yang mana pasukan-pasukan kecil ni dia tidak memberikan ancaman yang begitu besar kepada tentera muslimin, yang mana semuanya dapat ditangani dengan baiklah oleh tentera muslimin. Tetapi kalau kita lihat pasukan Al-Fairuzan ni, walaupun mereka ni dapat dikalahkan dengan cepat, namun pasukan ini dia terbahagi kepada dua disebutkan di sini, yang mana sebahagian menuju Al-Madain dan sebahagian lagi yang menuju Nahrawan. Jadi mereka lari. Maknanya tak semua pada pasukan Fairuzan ini yang kita kata mati dan berkorban, tapi di kalangan mereka yang selamat berjaya melarikan diri. Ada yang lari ke mana tadi? Madain, dan ada yang melarikan diri ke Nahrawan. Baik, setelah Babilonia, maknanya dalam peperangan ini berjaya tempat Babilonia ini ditakluki. Jadi saat dia tinggal di sana beberapa hari. Seterusnya kita ada perang Kutha. Okey, Kutha, bukan Kutsa. Kutha. Ejaan dia Kutha. Setelah itu saat berjalan menuju Al-Madain. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan tentera Parsi di tempat yang bernama Kutha. Okay, Kutha ini kalau kita lihat di nota kaki nombor 1 di bawah itu, sebuah tempat di dataran Iraq yang masuk ke dalam wilayah Babilonia, pusat kota daerah itu. Kutha ini juga dipercayai tempat di mana Nabi Ibrahim dilahirkan. Okay, Nabi Ibrahim ni kalau kita lihat kepada sejarah Nabi Ibrahim, ada banyak pendapat yang menyebutkan Nabi Ibrahim ni dilahir di mana. Jadi antara pendapat mengatakan Kutha ni kemungkinan besar menjadi tempat yang mana Nabi Ibrahim dilahirkan di situ. Ada juga yang mengatakan Nabi Ibrahim lahir di Harran. Harran ni sekarang dah jadi sebahagian daripada Turki. Dia dah masuk, kalau dulu dia masuk pada bahagian tempat inilah. Jadi biasalah perubahan peta yang berlaku macam dulu Singapura masuk Malaysia kan. Sekarang dah tak masuk, dia dah keluar. Jadi macam itulah. Jadi kalau orang yang berpegang Nabi Ibrahim dia lahir di Harran, maknanya sekarang Harran ni orang Harran kat mana? Harran dekat Turki. Dia dah masuk selatan Turki, kat sebelah belakang sana. Tapi itu jangan pergilah sebab dia dekat sebelah Syria. Sudah Syria, sepadan peperangan bahaya di situ kan. Jadi elakkanlah. Namun sejarah banyak dekat sana. Ada masjid yang disebut sebagai masjid yang mana tempat Nabi Ibrahim beribadah. Kalau nanti boleh google lah tempat sejarah nama sebagai Harran. Cantik tempat tu lah. Saya nak pergi tapi tengok suasananya agak tak selamat kan. Terpaksa menundakan impian. Mudah-mudahan lah ya. Siapa tahu satu hari tempatnya menjadi tempat yang aman. Okey, jadi Kutha ni antara tempat yang menjadi kepercayaan orang ramai lah, bahawa di situ tempat kelahiran Nabi Ibrahim AS. Dan kita lihat apa yang berlaku dalam peperangan ini di Kutha ni. Tentera di situ akhirnya pecah. Pertempuran yang sengit didahului ajakan pemimpin mereka Syahriar. Jadi tentera Parsi yang berada di Kutha, mereka ini adalah tentera yang dipimpin oleh seorang bernama Syahriar untuk perang tanding. Jadi maknanya bila bertempur tentera Muslimin dengan tentera Parsi, mereka tak terus berlawan begitu. Maknanya Syahriar pemimpin panglima tentera ni dia ajak siapa yang paling berani di kalangan tentera Muslimin dan di kalangan dia lah yang akan beradu. Maknanya bertanding terlebih dahulu, baru siapa kalah berlaku pertempuran antara kedua belah pihak. Jadi kita lihat di sini di kalangan tentera Muslimin, prajurit Islam yang bernama Nail Al-A'raji Abu Nutaba, bukan Abu Nabata, nama dia Nubata. Saya salah baca tadi awal. Abu Nubata, bukan Nabata, Nubata. Kita sebut nama dia.
yang bernama Nail Al-A'raji Abu Lubabah dari pahlawan Bani Tamim. Selama beberapa saat mereka saling menyerang dengan tombak. Setelah itu, masing-masing melemparkan tombaknya untuk mengambil pedang. Tak lama kemudian, keduanya berkelahi dengan menggunakan pedang dari atas kuda masing-masing. Lalu keduanya saling bergumul dan jatuh dari atas kuda. Syahriar berhasil duduk di atas dada Abu Lubabah dan mengeluarkan pisau belatinya untuk menyembelih lehernya. Pisau belati ni macam mana? Pisau lipat. Dekat ini ke? Ada ke? Pisau lipat ke pisau ke? Berarti takkan lipat kecil sangat lah. Kalau lipat kecil sangat tak kisah. Ia macam ada ke? Macam ada sabit. Ada yang Google. Ada yang Google lah tengok macam mana pisau belati tu. Kecil, dia tak ada sikit je. Oh, kecil itu. Oh, tapi ada curve lah. Curve tetap ada. Cuma dia kecil sikit lah. Sikit dia ujung. Okey, boleh. Very short. Ujung dia very short. Oh, dia macam ada curve itu. So, kita kata curve tetap ada tapi dia kecil. Yang senang. Dua-dua saya terima pendapat. Okay, Kak Ina kata dia ada macam ada curve. Okay, betul. Kemudian dia kecil sedikit lah, dia tak besar. Jadi di sini berlaku kita lihat bagaimana peranan pisau belati. Namun kita lihat di sini siapa tadi Syahriar. Syahriar dia dah duduk dekat atas Abu Lubabah dan mengeluarkan pisau belatinya untuk menyembelih leher Abu Lubabah. Maknanya pisau ni milik siapa? Syahriar. Okey. Kemudian kita lihat apa yang berlaku. Namun salah satu jarinya dapat digigit oleh Abu Lubabah. Jadi bila dia nak kelar tu kan, Abu Lubabah gigit jari dia. So bila berlaku hal yang sedemikian, hingga membuat dia sibuk untuk melepaskannya. Jadi Syahriar ni bila jari dia kena gigit, kita nak biarkan ke kita nak lepaskan? Kita mesti nak, sakit lah. Sakit lah, jangan gigit kan, kita mesti dah gini kan. Namun kita lihat di sini, kesempatan ini diambil bila Syahriar tu dia sibuk nak lepaskan jari yang digigit tadi. Ketika itulah Abu Lubabah mengambil pisau belati tadi dan secepat kilat menyembelih lehernya dan kemudian mengambil seluruh benda dan kuda milik Syahriar. So kita kata senjata makan tuan. Kan? Pisau dia kelar leher dia sendiri. Tapi ini Abu Lubabah dia ambil cepat-cepat pisau tu terus sok. Maka ada bunyi. Sok, dah mati dah senang. Habis cerita. Jadi baik kita lihat dengan kejadian itu pertahanan musuh mulai goyah. Jadi bila ketua panglima perang yang Syahriar ni kan dia dah mati. Tentera musuh ni dia takut so jadi goyah dia punya kepimpinan ketenteraan pihak musuh. Dan akhirnya perkara ini menyebabkan berlakulah kekalahan di pihak tentera musuh. Maka Sa'ad berkeinginan keras. Sa'ad siapa ni? Sa'ad bin Abi Waqqas. Jangan lupa takut nanti siapa pula Sa'ad ni tiba-tiba masuk sini. Okay, maka Sa'ad pada waktu itu berkeinginan keras agar Nail Abu Lubabah tadi memakai gelang-gelang Syahriar dan mengenakan mahkota di atas kepalanya lengkap dengan senjatanya sekaligus menaiki kudanya dalam peperangan. Dan Nail patut melaksanakannya. Ada yang mengatakan bahawa dialah orang yang pertama kali memakai gelang di Eropah. Ini pendapat sahajalah. Baik, seterusnya kita ada peperangan yang berikutnya. Jadi tadi peperangan Kufah selesai. Siapa yang menang? Tentera Muslimin.
Seterusnya daripada Kuta, di sini Sa'ad dia pergi ke Bahu Rasir. Okay. Jangan salah baca, dibuat sihir. Semalam ngantuk saya baca betul. Saya kata ni tempatnya asal nama dia gini. Oh rupanya subhanallah. Kita nampak lain ni. Perang Bahu Rasir. Perang Bahu Rasir tahun 16 Hijrah. Baik, di awal tahun 16 Hijrah, Sa'ad bin Abi Waqqas dia singgah di kota Bahu Rasir yang merupakan salah satu dari kota di bawah kekuasaan Kisra yang terletak dekat sungai Tigris dari arah barat. Kedatangan Sa'ad di kota ini tepatnya pada bulan Zulhijjah tahun 15 Hijrah dan menjelang tahun 16 Hijrah, Sa'ad sedang berada di tempat tersebut. Beliau telah mengirim pasukan kecil dengan menaiki kuda-kuda ke seluruh penjuru. Namun mereka tidak menemukan satu pun tentera Parsi. Jadi bila masuk di tempat Bahu Rasir ini, dia tak jumpa tentera Parsi di situ. Dan dia jumpa ialah para petani di Bahu Rasir ini. Apa yang dia buat, kita lihat di sini, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia segera mengumpulkan 100,000 dirham dari para petani dan menawan mereka. Lantas, Sa'ad pun memutuskan sebuah surat kepada Umar yang isinya melaporkan tindakan yang telah dia lakukan terhadap para petani itu. Jadi dia tak nampak tentera Parsi tau dekat tempat ni. Tentera Parsi tak duduk dekat Bahu Rasir. Yang dia jumpa ialah di kalangan para petani. Kemudian Sa'ad ni pula dia pergi ambil 100,000 dirham daripada para petani ini. Seterusnya dia tawan mereka ni. Kemudian dia hantar surat kepada Umar bin Khattab. Dia beritahu yang mana dia tawan para petani. Jadi apa kata Umar di sini? Adakah Umar bersetuju dengan tindakannya? Kita lihat ya. Umar segera menulis surat kepadanya. Sesungguhnya para petani tidak pernah bermaksud memerangi kalian. Jadi para petani biasanya mereka tak ada isu pun untuk serang tentera muslimin. Bagi mereka, siapa yang duduk kat tempat kita ni, mereka lah kita duduk di bawah pemerintahan orang ini lah. Kan? Jadi dia tak nak ada kena-mengena dengan peperangan. Para petani biasanya begitu kalau kat tempat ini lah. Jadi Umar beritahu lah, maknanya orang-orang ni yang para petani ni, mereka ni tak ada niat nak perangi mereka. Jadi Umar kata, siapa yang berdiam di negerinya akan dijamin keamanan. Jadi kalau para petani ini, mereka di kalangan orang yang duduk kat tempat Bahu Rasir ini dan tidak memberikan apa-apa ancaman kepada tentera muslimin, biarkan sahaja, berikan sahaja jaminan keamanan kepada mereka. Tetapi siapa yang melarikan diri dan dapat kalian tangkap, maka berbuatlah sesuka hati kalian terhadapnya. Maknanya kalau nak perangi, kalau nak tangkap mereka ini, melainkan kalau mereka lari. Sebab kenapa kalau mereka lari kita kena tangkap dia? Apa dia beritahu? Maknanya kalau mereka lari, di bimbang ni mereka akan jadi gunting dalam limpatan. Mereka akan pergi kepada pihak musuh, lalu beritahu kan strategi tentera muslimin, apa yang ada dekat tempat itu, berapa ramai, dekat mana mereka. So itu dibagi. Sebab tu kalau ada di kalangan para petani ni yang lari, sebab kita pun tak tahulah kan niat orang kan. Jadi maknanya petani itu perlu ditangkap supaya tidak dapat memunculkan rahsia lah apa-apa yang ada di kalangan tentera muslimin. Baik, tapi kita lihat di sini ya, Sa'ad bin Abi Waqqas pertama sekali dia berdakwah kepada mereka supaya mereka ni masuk Islam.
Dan Sa'ad segera melepaskan mereka kalau sekiranya mereka ini nak terima Islam. Tetapi kita dapati mereka menolak dakwah tersebut. Maksudnya mereka tidak mahu masuk ke dalam agama Islam. Dan kemudian mereka bersedia untuk membayar jizyah. Tetapi kita lihat di sini, tidak ada seorang petani pun yang bermukim di daerah sebelah barat Sungai Tigris hingga tanah Arab yang tidak membayar jizyah dan pajak hasil bumi, kecuali penduduk Bahu Rasir yang masih sangat enggan untuk membayar jizyah. Jadi maknanya ada di kalangan mereka di tanah Arab ini yang tidak mahu, maknanya daripada Sungai Tigris hingga ke tanah Arab, semua yang tak nak masuk Islam bayar jizyah. Tapi kalau di kalangan penduduk Bahu Rasir ini, mereka tak nak bayar jizyah walaupun mereka tidak memeluk agama Islam. Padahal saat telah mengutus Salman Al-Farisi untuk mendakwahi mereka atau memilih antara membayar jizyah ataupun perang, tetapi mereka tetap membangkang dan memilih untuk berperang. Mereka telah menyiapkan manjanik, alat pelontar. Manjanik itu macam mana? Bukan. Macam bom betul. Macam kita lama-lama kita nampak dia tarik, pun terbalik. Yang dia macam ada satu alat kita betul-betul tu dia lantunkan benda. Ini dia panggil sebagai manjanik. Okay? Dia pun tak terjemah kat sebenarnya, tapi dia kata alat pelontar dan kenderaan panjang. Lalu Sa'ad memerintahkan pasukannya untuk membuat manjanik. Jadi bila pihak Bahu Rasir ni ada manjanik, Sa'ad pun kata tak apa, kita pun buat. Kita buat kita punya manjanik sendiri. Jadi sampai tersedialah 20 unit, 20 unit manjanik yang diarahkan ke Bahu Rasir. Jadi maknanya saling melontar di sini kan. Lantas pengepungan semakin diperketat hingga penduduk Bahu Rasir keluar menyerbu kaum muslimin dengan sengit dan bersumpah tidak akan lari dari medan pertempuran. Tetapi Allah memperdayai mereka hingga akhirnya Zuhra bin Hawiyah berhasil mengalahkan mereka setelah salah satu anak panah musuh mengenainya. Walaupun dalam kondisi yang luka itu tadi, dia mampu membunuh ramai tentera Parsi. Musuh akhirnya kalah dan melarikan diri ke kota mereka. Jadi bila mereka ni tadi kan dah kena kepung, tentera Muslim ni kepung mereka kan. Jadi bila mereka dikepung ni, mereka tak sabar, mereka keluar. Mereka keluar bertempurlah dengan tentera Muslimin. Pertempuran itu menyebabkan tentera tentera Bahu Rasir ini mengalami kekalahan. Tapi ramai di kalangan mereka yang dapat lari masuk ke dalam tempat mereka kembali, kota mereka. Dan kita dapat di sini, mereka dikepung dengan ketat, tapi yang masuk balik dekat dalam bandar mereka ini kan, kita kepung baliklah dengan ketat hingga mereka menderita kelaparan. Hingga mereka ni makan anjing dan kucing. Akhirnya mereka pindah ke Al-Madain. Jadi mereka lari ke Al-Madain kerana mereka ni tak sangguplah dengan kepungan yang dilakukan oleh tentera Muslimin. Kemudian Sa'ad memerintahkan pasukan yang bergerak menuju Al-Madain. Musuh lari menaiki perahu kerana antara kota Bahu Rasir dan Al-Madain hanya dibatasi oleh Sungai Tigris. Jadi tempat ini dia sebelah-sebelah. Kota Bahu Rasir ini kita panggil sebagai sebuah bandar yang kecil. Kemudian Madain dia satu kita panggil macam ibu kota yang besar. Jadi kalau nak pergi Al-Madain itu daripada Bahu Rasir, cuma seberang Sungai Tigris itu saja dengan menaiki perahu. Jadi sebab itu penduduk daripada Bahu Rasir yang selamat itu tadi, mereka berjaya untuk melarikan diri dan mereka naik perahu itu tadi seberang pergi ke kota Al-Madain. Dan kita dapat di sini, musuh lari menaiki perahu kerana antara kota Bahu Rasir dan Al-Madain hanya dibatasi oleh Sungai Tigris. Di saat kaum muslimin memasuki kota Bahu Rasir, mereka pun melihat istana putih Al-Madain. Inilah istana yang pernah diberitakan Rasulullah SAW
akan ditaklukkan Allah untuk umatnya. Jadi Nabi dah predict, Nabi dah pernah beritahu kepada masyarakat Islam semasa hayat Nabi bahawa nanti ada di kalangan tentera muslimin yang akan berjaya menaklukkan tempat ini. Kalau kita lihat di nota kaki nombor 1 di situ. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari jalan Jabir bin Samurah yang mana Nabi SAW bersabda, "Usaibatun minal muslimina yaftatihuna al-bait al-abyad, bait al-Kisra atau al-Kisra." Yang mana Nabi kata nanti akan ada sekelompok kaum muslimin atau mukminin yang benar-benar akan mengambil alih perbendaharaan harta keluarga Parsi yang berada dalam Istana Putih. Jadi bila tentera muslimin ni nampak Istana Putih ni kan, dan mereka happy kan, oh inilah maknanya kita ni di kalangan orang yang mana Nabi SAW sebutkan itu, yang berjaya menaklukkan Kisra tepat Istana Putih yang dalamnya ada perbendaharaan. Jadi orang Islam yang pertama melihat istana ini adalah Dirar bin Al-Khattab. Dia bukan anak Umar. Bukan. Lihat nama dia di bawah nombor 2, nama penuh dia Dirar bin Mirdas Al-Qurashi Al-Fihri. Dikenal pernah bertemu dengan Nabi SAW. Jadi maknanya dia seorang sahabat dan dia adalah seorang penjaga dan penunggang kuda yang ulung. Maknanya di kalangan sahabat. Orang Islam pertama yang melihat istana ini adalah Dirar bin Al-Khattab. Seketika itu dia pun berteriak dan mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Lihatlah itu Istana Putih Raja Kisra. Inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Semua orang menoleh kepadanya dan ikut mengumandangkan takbir hingga pagi menjelang. Baik, kita lihat sedikit daripada penaklukan Al-Madain di sini. Maknanya belum masuk lagi penaklukan Madain. Sebelum Sa'ad bin Abi Waqqas dia sampai ke Al-Madain ini, maknanya mereka berhadapan dengan peperangan demi peperangan kecil. Tadi yang pertama peperangan apa? Kusa. Tak, sebelum tu Babilon, sebelum tu jumpa siapa dulu? Bus Bukhra. Allah. Bus Bukhra. Baru baca. Jumpa Bus Bukhra dulu, baru jumpa Fairuzan. Kan pasukan Al-Fairuzan kan? Okey, baru pergi Bus Bukhra. Tidak. Betul kan? Ke saya salah? Bus Bukhra dulu, Fairuzan. Okey. Lepas tu dapat Babilon tadi kan? Lepas tu baru pergi Kuta. Lepas tu salah sebut Bahu Rasir. Saya nak sebut fikir lagi. Bahu Rasir. Okey, dalam Bahu Rasir Bahu Rasir. Lepas Bahu Rasir baru pergi Al-Madain. Maknanya sebelum pergi kota Al-Madain ni kita berhadapan dengan peperangan kecil di situ. Dan sekarang ni barulah Sa'ad dia nak pergi Al-Madain. Sebab tadi kita cerita nak pergi Al-Madain daripada Bahu Rasir ni dia cuma seberang sungai tu. Maknanya dah dekat. Baik, Sa'ad berhasil menaklukkan Bahu Rasir dan dia duduk di sana tepatnya pada bulan Safar tahun 16 Hijrah. Namun dia tidak menemukan seorang pun di sana. Jadi tentera Parsi tak ada, yang penduduk Bahu Rasir pun dah lari, kan? Tak ada orang dekat situ. Dan tidak pula menemukan sedikit pun harta rampasan perang. Jadi tempat tu dah kosong dah. Yang tentera Bahu Rasir tinggalkan tempat tu kan, dah kosong. Satu harta pun tak ada. Kerana apa? Seluruhnya telah dipindahkan ke Al-Madain.
dengan menggunakan perahu itu tadi. Mereka juga telah mengambil seluruh perahu hingga tidak satu pun yang tersisa untuk Sa'ad. Jadi penduduk Bahura sini yang bijak. Sebelum kita lari tinggalkan tempat ini, kita kosongkan satu sen pun jangan tinggalkan kat sini untuk tentera muslim. Kan? Sampai satu perahu pun tak ada. Tapi dengan ketiadaan perahu itu, bila mereka bawa semua perahu, maknanya itu juga satu tindakan yang mana untuk mengelakkan tentera muslimin mengikuti mereka dari belakang. Kalau tak, nanti tentera muslimin naik kan perahu tu kejar mereka. Sebab tu semua jangan tinggalkan satu pun. Kalau ada, bawa semua. So di sini kita lihat Sa'ad tengok satu benda pun tak ada, perahu pun tak ada. Buat macam mana ni? Jadi beliau gagal mendapatkan satu perahu pun. Sementara pada waktu itu sungai Tigris dalam keadaan yang sedang pasang. Permukaan airnya naik sangat tinggi dan airnya berubah menjadi hitam. Sementara buih meluap-luap disebabkan derasnya arus sungai. Jadi waktu itu sungai air naik lagi bagi air pasang. Jadi sungai begitu deras sampai air dia kata berubah menjadi warna hitam. Diberitakan kepada Sa'ad bahawa Raja Kisra iaitu Yazid akan memindahkan seluruh harta dan perbendaharaan istananya ke Hulwan. Jika selama 3 hari engkau tidak menangkapnya, maka permasalahannya akan menjadi runyam. Runyam kau rumit. Rumit. Susah lah. Tapi masalah tu akan jadi susah, lebih sukar. Runyam ni bahasa Indonesia. Saya sebut betul ke tak? Betul Okey. Baik. Kaum muslimin menyeberangi sungai Tigris tanpa perahu. Jadi apa yang Sa'ad buat, kita seberang juga sungai itu yang dalam keadaan pasang tanpa naik perahu. Macam mana tu? Swimming, berenang, naik kuda. Okey, kita lihat macam mana apa berlaku. Sa'ad sempat berpidato, sempat bagi khutbah dekat tepi sungai Tigris. Ini kalangan sahabat ni je tu. Apa-apa nak buat kita khutbah dulu. Okey, kita khutbah dulu. Okey, tak ada masa nak khutbah. Masih lagi nak khutbah. Tak kira khutbah kat sini Sa'ad. Dia sempat memberikan khutbah di tepi sungai Tigris. Setelah memuji Allah, beliau berkata, sesungguhnya musuh kalian telah melindungi diri dengan menyeberangi sungai ini. Jadi mana musuh-musuh tu yang merupakan penduduk Bahru Rasir, mereka dapat menyelamatkan diri, melindungi diri mereka daripada pihak musuh dengan menyeberangi sungai tersebut. Kalian tidak dapat memburu mereka. Sementara jika mereka kehendaki, mereka dapat menyerbu kalian dari sampan-sampan mereka. Di belakang kalian tidak ada musuh yang perlu ditakutkan. Aku berpendapat kita harus terus berjihad mengejar musuh-musuh kita dengan niat yang ikhlas sebelum dunia mengelilingi kita. Aku telah bertekad untuk menyeberangi sungai ini agar dapat menyerbu mereka. Maka seluruh pasukan berkata, sesungguhnya Allah juga telah berkehendak agar kami dan anda menyeberangi sungai ini, maka lakukanlah. So, seberang juga. Semua ikut dia seberang. Okey, saya tak nak ceritakan macam mana dia seberang. Kita berhenti sampai situ dahulu. Okay. Sebab tu kalau masuk yang bawah dia memang tak kira panjang lagi cerita dia. So kita berhenti sampai sini. Kita akan lihat pengajaran yang boleh kita ambil daripada perbincangan kita pada pagi. Baik, apakah pengajaran yang boleh kita keluarkan? Ada siapa-siapa nak keluarkan pengajarannya? Ada?
Ada pengajaran? Ada. Niat yang ikhlas. Itu yang cerita yang mana satu ni? Yang last kali. Masa nak menyeberang. Okey, kenapa saat berkaitan berkenaan dengan niat yang ikhlas? Allah dah menghendaki itu untuk berani. Kerana Allah dah berkehendaki mereka itu menyeberangi sungai itu, jadi kena ikhlas kerana Allah. Okey, baik. Apa kepentingan ikhlas tu? Apa kepentingan ikhlas? Kenapa kita kena ikhlas? Sampai kat seberang sungai tu kita kena ikhlas. Macam mana? Kalau tak ikhlas, tak boleh seberang. Okey, cik silakan. Kak Nur tolong. Kita buat sesuatu kepada Allah. Allah akan bantu kita jika kita mendapat kesukaran. Jika kita buat sesuatu kerana Allah, ikhlas kerana Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kita. Tapi apa kena mengena seberang sungai dengan ikhlas tu? Ada siapa-siapa? Boleh jawab apa kena mengena seberang sungai dengan ikhlas? Sebab jihad. Oh. Sebab dengan berjihad, jadi kita kena tegur je tu. Tadi kita describe kan sungai itu macam mana? Bahaya tak? Bahaya. Jadi itu musuh utama tak? Musuh utama tu sungai tu. Sebab apa? Kalau pihak musuh tak serang, boleh mati tu. Boleh mati seberang sungai tu. Jadi, kalau kita percaya dengan pertolongan Allah untuk memiliki kepercayaan akan datangnya pertolongan Allah, pertama sekali niat. Okey, pertama sekali niat kita betul-betul. Kalau niat kita tak betul, yang kita kata, oh tak, ini saya nak seberang, biar mati musuh-musuh tu. Memang tujuannya untuk bunuh musuh tu sahaja. Ini bukan kerana niat Allah Subhanahu Wa Taala. Mati sia-sia tu. Hanyut lah, betul, hanyut, mati sia-sia. Tapi bayangkan, kalau kita seberang sungai itu tadi, yang betul-betul membahayakan nyawa. Tapi sekarang memang benar, sedang berjihad, nak tak nak, kita kena seberang. Niatnya jika ikhlas kerana Allah, Allah akan pandang. Allah akan pandang perbuatan ini sebagai sesuatu perbuatan yang mendatangkan amal soleh untuk diri mereka. Sebab itu tadi saat dia ingatkan berkaitan ikhlas. Kita perlu ikhlaskan supaya mantap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mantap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di situlah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan bantuannya kepada diri kita. Sama juga kita di dalam hidup. Kita nak buat apa-apa kalau kita betul mantap ikhlas kerana Allah, niat kerana Allah, kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala itu ada akan bantu kita, insya-Allah. Semua apa yang kita lalui dalam hidup ini akan jadi mudah. Tapi apa yang kenapa kadang-kadang kita berhadapan dengan satu perkara, kita nampak perkara itu makin susah. Mungkin kita tak yakin dengan Allah. Namun ada bila satu masa kita berhadapan dengan satu benda tu susah sangat. Tapi kita dapat laluinya dengan mudah. Benda tu susah. Semua orang kata, susah tau benda ni. Susah benda ni, macam mana nak lalui? Tapi kita dapat laluinya dengan mudah. Kerana kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya begitu. Macam dulu saya ingat, dulu saya nak ambil exam ni, bukan exam apa. Kita panggil Viva lah. Viva ni maksudnya kita present research kita. Saya ambil PhD dekat 5 tahun. Saya buat research 5 tahun. Tapi bila nak present tu 15 minit je. Benda kita buat research 5 tahun. Present 15 minit. Kan? Tebal benda tu. Nak cakap apa 15 minit. Jadi saya ni
Masa tu kalau kita nak Viva yang kawan kita nak ada interview ni kan, bukan interview lah kan, dia ni kita kata macam oral lah, okay, oral untuk kita punya thesis tu, research. Selalunya orang akan dia bagi notice 1 month untuk kita prepare, baca lagi, okay, 1 month baca, buat preparation, slide, kan, kena present lagi, maknanya mantap dia 1 bulan. Saya, dia call seminggu. Saya tanya, kenapa seminggu? Dia kata sebab examiner nak pergi umrah. So examiner minta minggu depan. Dia kata, tak boleh lah. Dia kata, minta kak, sebulan, orang semua dapat sebulan, saya dapat seminggu ni. Saya nak tumpang tiket flight, nak tumpang hotel, kan? Kita bukan datang-datang terus duduk terus, ni kan? Maknanya kalau kata seminggu tu, 3 hari sebelum saya kena sampai. Saya tak boleh sampai-sampai terus masuk exam kan. Penat kita kan, kita tak boleh fikir lagi. Saya kena rehat dulu. Terus saya kata, nak buat macam mana dik? Kalau awak nak tunda, nanti next year awak graduate. Takkan nak graduate next year kan? Kita dah orang panggil kita doktor dah kat Singapore. Tapi belum, title tu belum rasmi lagi. Saya tak boleh lah, saya tak boleh lupa lambat lagi kan. Sebab saya ada kerja nak buat semua kat Singapore. So saya kata, tak boleh lambat sangat. Tu tak makan lah pergi. Tapi takut lah. Takut kan sebab saya rasa macam, tak sempat baca. Sebab kita sibuk nak book tiket flight, lepas tu nak book hotel. Lepas tu hotel pula tak banyak masa tu kan. Kerana sibuk lah. Sebab dia tak semua hotel yang berdekatan dengan universiti ni dia ada kekosongan. Sebab kadang-kadang hujung minggu ni kita kata ada student-student daripada luar negara selalu datang hujung minggu. Biasanya student PhD, student master ni mereka tak duduk kampus. So mereka akan datang hujung minggu untuk jumpa dengan penyelidik lah. Jadi saya kata alamak macam mana ni kan hotel susah nak dapat. Dia sibuk lebih nak buat slide pun tak sempat kan. Saya tawakal je lah. Hotel masa tu mahal. Saya book dengan tiket flight ni kalau last minute pun mahal tinggi kan. Jadi kalau kita nak book pura-pura tu kena book awal Saya kata tak apalah, semua tawakal dulu. Jadi saya jumpa dengan penyelidik saya pula. Penyelidik maknanya pencara yang selalu yang guide kita untuk kita punya ni kan. Dia tak boleh hadir untuk exam tu dengan saya. Dia tak ada masa tu kan. Ini lagi cobaan yang kedua dah saya rasa. Macam mana tak confident lah. Sebab kalau ada penyelidik ni, biasanya dia akan tolong bantu untuk event kita lah. Kalau examiner tanya apa, kenapa ni kalau kita tak dapat jawab, biasanya nanti di akhirnya penyelidik akan usaha untuk bantu kita. Dia kata macam mana ni, dia pun tak ada. So dia kata dengan saya Ustaz tak ada ni. Ustaz tak ada masih di Wi-Fi. Ustaz tak ada. Ustaz tak ada macam mana ni? Takut sangat tu kan. Tak apa. Jumpa lah sebelum esok nanti jumpa lah. Lepas tu saya pun jumpa Ustaz. Esok tu nak Wi-Fi. Hari ni saya jumpa dia. Saya kata dengan dia, Ustaz saya takut lah. Saya rasa saya tak boleh nak buat lah ni. Dia kata kalau kena ulang balik macam mana saya tak sanggup lah nak buat balik. Sebab kalau kita gagal, bayangkan saya dah 5 tahun buat tajuk yang sama. Duduk fikir otak saya sampai saya depression, sampai saya rasa menangis. Saya pernah kata saya nangis dalam bilik asrama tu, hari-hari saya nangis. Sebab saya dah tak nak teruskan pengajian saya. Sebab saya betul-betul tension sangat lah benda ni kan. Sebab kita fikir benda yang sama tapi tak ada jalan keluar. Bayangkan kalau saya gagal, saya tak ada ulang balik semua tu. Saya tak boleh lah Ustaz, rasa nak restart, nak buat balik semua ni. Saya rasa kalau gagal ni, saya tinggalkan lah. Ustaz kata, 5 tahun tu IT berjuang benda ni. Takkan nak tinggalkan saja. Kan? Ustaz saya cakap macam ni lah. Satu dia dengan saya. Dia cerita tentang ikhlas. Ni yang penting, ikhlas ni dia kata. Dia kata, MT tak pernah tahu dalam hidup MT ni, amalan mana yang MT buat ikhlas kerana Allah. Dengan amalan yang ikhlas kerana Allah itu, MT tak tahu Allah akan tolong MT pada waktu yang MT betul-betul memerlukan pertolongan. Ini yang saya pegang sampai hari ini.
Kita buat banyak amalan. Kemudian dia kata dengan saya, cuba MT lihat dalam hidup MT. MT susah. Banyak benda. Sepanjang 5 tahun, Ana duduk dengan MT, kita sama-sama kan. Ustaz tengok, MT susah. Banyak benda dalam hidup. Tapi lepas tu Allah tolong. Kenapa Allah tolong? Pernah terfikir tak kenapa Allah tolong? Dia tanya dengan saya. MT pernah fikir kenapa Allah tolong? Mungkin kerana niat ikhlas kerana Allah. Saya fikir-fikir betul juga. Dalam masa within that 5 years, banyak ujian. Kan, ahli keluarga meninggal, mak mertua saya meninggal. Dalam masa 5 tahun ni, banyak benda yang berlaku. Ketika saya belajar, turun naik, tapi saya lihat Allah bantu. Akhirnya susah betul. Ada satu part susah sangat. Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan daripada kesusahan ini. Jadi dia ingatkan saya balik. Kenapa MT berjaya? Keluar daripada satu masalah dan satu masalah. Dan akhirnya sampai ke hari ini, Allah takdirkan MT nak bertang. Kenapa tak percaya lagi? Maknanya kenapa tak yakin lagi dengan Allah? Kan? Kenapa tak yakin lagi dengan Allah? Itu yang dia cakap dengan saya. Terus saya kata, oh Alhamdulillah. Apa yang dia sebutkan berkenaan dengan ikhlas itulah yang saya bawa balik. Pada saya balik hotel kan, saya dah tak tengok dah lagi saya punya presentation. Saya kata dah lah sikit-sikit dah sebab saya dah tak fikir lagi dah. Apa yang saya buat? Balik tu saya baca Quran. Malam tu saya baca Quran. Saya kata, ya Allah, aku bertawassul dengan amalan aku ini. Kan, jika sekiranya sepanjang 5 tahun ini aku buat semua tu ikhlas kepada Engkau. Kau terima amalan aku, kau bantu aku. Esok kau bantu. Alhamdulillah. Mudah macam lipat selendang tadi. Dan semudah lipat selendang tu, Masya Allah, saya kata, saya masuk, saya nak tanya orang ni nak soal saya, soalan susah-susah. Tapi tak ada soalan pun yang berlaku dalam bilik peperiksaan itu. Hanya pembetulan yang mana dia kata titik tertinggal. Macam tu, oh titik tertinggal lagi. Okey, lihat muka surat ni, ayat tu betulkan sikit. Lihat muka surat ni, oh ni kalau boleh letak koma lah. Macam tu kan. Ini kalau boleh rujukan dia tambah sikit. Dia tak kena kata minor correction yang betul-betul kena ubah. Oh kita tak setuju dengan pendapat awak kat dalam yang tu, tak ada. Itu kalau dia buat tu salah. Jadi akhir sekali tu bila saya keluar tu, sebab bila kita dah lepas bentang tu, bila dia dah keluarkan keputusan, dia baru sebutkan tentang mana-mana tu kan. Dia suruh kita keluar. So di kalangan mereka ni bincang, saya dekat luar, saya dengar ribut kat dalam. Maksudnya mereka sama mereka ni macam tengah bergaduh kan. Nak bagi apa dengan budak ni kan. Kita nak buat macam mana dengan budak ni kan. Saya dah takut gitu. So dengar dia, macam masih orang gaduh. Boleh bising kat dalam. Dan tu kakak yang admin tu kata, Puan Sakinah masuk balik. Dia macam mahkamah. Puan Sakinah sila masuk balik. Saya pun duduk kat tengah. Nak cakap apa kan. Waktu tu yang pengerusi yang menyediakan dia kata, Puan Sakinah, tahniah. Okay, kita semua bersepakat untuk berikan awak dengan gelaran doktor dengan pangkat cemerlang. Lepas waktu tu, Masya Allah, saya rasa macam nak sudah syukur. Rasa nak nangis tapi air mata tak keluar kan. Maksud dia kata, okey bagi ucapan sikit. Nak bagi ucapan. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Saya cuma Alhamdulillah, saya terima kasih kepada. Cuma terima kasih lah. Cuma tak tahu nak cakap apa sebab saya rasa benda ni susah sangat untuk saya kan. Tapi mereka kata, tak, 5 tahun tu biasa je. Ada orang sampai bertahun-tahun, 10 tahun. Ada orang buat PhD 10 tahun, 15 tahun. Sampai meninggal, tak habis. Ada orang kata, ni 5 tahun kira okey lah. Itu benda biasa. Cuma nak kata, yang saya bersyukur sangat, walaupun penyelia utama saya tak ada pada masa itu, tapi kata-kata dia bukan yang dia nasihat saya berkenaan dengan keikhlasan. Dia sebenarnya sama tau macam mana saat dia nasihatkan kepada tentera dia tu kan.
Kita kalau betul-betul nak Allah tolong kita, benda ni susah. Nak seberang sungai tu, dalam keadaan sungai yang begitu pasang, tak semua orang akan rasa nak seberang. Kita kata, ni kalau aku seberang sungai ni, mesti hanya tak sampai ni. Lebih baik aku tak seberang, kan? Lebih baik aku hidup daripada aku seberang. Tapi kerana pada waktu itu, kekuatan semangat jihad berperang kerana Allah, keikhlasan kerana Allah dimantapkan, dikuatkan. Mereka nak bersama-sama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas menyeberangi sungai itu. Bila keyakinan kita mantap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kita, semua urusan kita akan menjadi mudah. Tapi kalau kita tak yakin, kita rasa kata macam mana, memang macam mana lah. Itulah yang jadi, memang macam mana lah, kan? Tapi kalau kita mantap, insya-Allah Allah akan bantu saya yakin. Yang penting kita berusaha kan, Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik. Okey, itu yang pengajaran pertama, niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya ada yang kedua. Okay, yang kedua kita lihat tadi, bila Bilal bin Al-Khattab dia nampak istana putih, kan? Dia kata inilah sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan kepada kita. Maknanya itu bukti kerasulan Nabi SAW. Okay, Nabi SAW banyak menceritakan kepada kita dengan hal-hal yang Nabi tak nampak. Maknanya Allah dah kabarkan kepada Nabi apa peristiwa yang akan berlaku. Dan pada waktu itu Nabi SAW sudah tak ada. Antaranya lah peristiwa ini. Untuk membuktikan kepada kita, Nabi itu memang seorang Nabi. Memang tepatlah apa yang Nabi SAW sebutkan semasa hayat baginda. Antara hayat baginda ada Nabi SAW sebutkan berkenaan dengan fitnah, di mana di kalangan sahabat-sahabat nanti ada yang mati, dibunuh. Nabi kata antaranya ialah engkau Umar. Nabi kata begitu. Itu berlaku, betul. Umar radhiyallahu anhu mati, dibunuh, kan? Pada waktu kita dah bincangkan pada biografi Umar. Maknanya Nabi SAW dah nampak apa yang akan berlaku. Nabi juga ada beritahu kepada kita bahawa Nabi tak pernah nampak golongan yang mana memukul orang dengan cemeti. Nabi juga tak pernah nampak golongan yang mana di kalangan wanita kasiat, ariyat, berpakaian tetapi telanjang, kepalanya seperti punduk unta, yang mana mereka ini condong ma'ilas mumilas. Mereka itu condongkan orang lain, yang mana mereka itu di kalangan penghuni neraka yang tak dapat hidup bau syurga. Sedangkan bau syurga itu dia jauh, perjalanannya sekian-sekian. Maknanya kalau jauh, hingga ada pendapat kata 40 tahun perjalanan, jauhnya dah boleh bau dah syurga tu. Tapi wanita yang begini, dia tak akan cium bau syurga tersebut. Nabi tak pernah nampak golongan itu. Sekarang ada tak? Ada. Ini bukti kenabian Nabi SAW. Hari ini kita nampak banyak hadis-hadis yang Nabi SAW sebutkan. Ia berlaku depan mata kita. Depan mata kita berlaku. Dia kata, ya Allah, Nabi dah sebut. Kan? Nabi dah beritahu dah kepada kita, sekian-sekian orang akan muncul, sekian-sekian orang. Maknanya, benarlah apa yang Nabi SAW sebutkan berkenaan dengan Dajjal, berkenaan dengan hari kiamat, seksa kubur. Padahal Nabi belum nampak lagi, Nabi tak nampak apa benda tu. Tapi Nabi dah beritahu kepada kita. Bukti yang kita nampak dalam kisah ini, istana putih itu. Kita hari ini kita nampak apa berkenaan dengan wanita-wanita yang berpakaian dan telanjang. Maknanya berkenaan dengan hari kiamat, apa yang akan berlaku, yang akan muncul semua, pasti akan keluar dan akan muncul. Ini kalau kita orang yang beriman, kita akan benar-benar mantap keimanannya
berkenaan dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan seterusnya kita lihat di situ, bila Dirar Ibn Al-Khattab tu tadi kan dia nampak istana putih tu, apa dia cakap? Apa dia ucap? Allahu Akbar. Dia bertakbir. Inilah bila kita ambil sebagai pengajaran kita yang ketiga. Bila kita nampak sesuatu yang agung, sesuatu yang begitu besar dan menakjubkan, kita ucap Allahu Akbar. Ini sunnahnya. Ini sunnahnya. Maknanya melaungkan takbir ini dia boleh berlaku dalam banyak keadaan. Kita tak kata kita bertakbir hanya dalam solat, kan? Hanya ketika kita nak hari raya, kan selalunya orang kata takbir, kita pun Allah, sayur je kan, dia boleh takbir sampai mengalir air mata. Kalau tak setia pun dia setia. Orang Melayu faham takbir itulah, kan? Betul orang kata tak betul, saya tak betul. Dulu masa kita kalau tak hari raya, kalau tak hari raya tengok dia takbir tau, nanti orang tunggu nangis. Apa mak ni kan? Mak ni kata, kau ni tak hari raya kau baca takbir pula. Nanti orang tak dalam kubur nangis tau. Apa mak? Tak ada lah. Betul je kan? Ada cerita gitu kan? Nampak betul. Singa-singa semua tu. Ada kepercayaan itu. Tak ada, jangan. Tahunya kita orang dalam kubur nangis. Tak ada lah. Okay, so itu saya track sikit lah. Kepercayaan orang lama-lama, orang kata kan. Tapi boleh je masa kita di tak raya ke, hari raya ke kan, nak kita baca takbir. Tak tahulah riwayat mana kata penduduk kubur tu nangis kan. Allahu'alam lah kepercayaan orang lama. Tapi itu kepercayaan yang tidak betul, dan tidak ada hadis pun yang mengatakan tentang sedemikian. Kemudian kita baca takbir ketika kalau kita naik kat tempat tinggi kan, itu pun kita baca takbir lah. Naik kabel car, naik kabel car tinggi kan, macam itu kita naik kabel car, Allahu Akbar, Masya Allah, tengok pemandangan tinggi. Naik flight, bila flight nak naik atas tengah naik tu kita baca Allahu Akbar. Bila kita naik kapal baru turun, subhanallah, itu sunnahnya. Bila Nabi SAW nak naik tempat tinggi, kita baca takbir. Bila kita turun, kita baca subhanallah. Ini sunnah yang ada dalam agama kita. Baik, selain itu kita lihat takbir ini, saya nak bawakan satu riwayat. Takbir ini adalah satu hal yang mana ianya menguntungkan bagi orang yang nyawanya panjang. Pernah dengar kisah 3 orang Bani Uzrah yang memeluk agama Islam? Saya kena bawa tak kisah? 3 orang di kalangan Bani Uzrah ini, dia peluk agama Islam. Kak Zah pernah dengar? Kak Zah dengar fikir? Tak ingat. Saya rasa saya pernah cerita. Cik Jah, kita balik Cik Jah senang. Malas nak fikir. Ustazah, kita balik je lah Ustazah. Daripada nak ingat Allah. Kalau saya cerita balik, kita pun tak waste time betul juga. Okay. Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Okay, riwayat Ahmad maknanya hadis ini. Dan ada kisah cerita 3 orang di kalangan Bani Uzrah. Mereka ni memeluk agama Islam. Jadi bila mereka memeluk agama Islam, Nabi tanya, siapa di kalangan para sahabat ini yang nak sponsor? Saya guna perkataan sponsor. Maksudnya nak sediakan kepada mereka di tempat tinggal. Sebab mereka di kalangan yang baru masuk Islam ni memerlukan sokongan, support daripada sudut kewangan, daripada sudut akidah dan sebagainya. Maksudnya memerlukan orang yang bantu mereka. Sebab kemungkinan besar di kalangan ahli keluarga tidak mahu menerima mereka kan, so mereka perlukan support. Jadi di kalangan sahabat Talha, namanya Talha bin Ubaidillah ni, dia kata kepada Nabi, maknanya kata, saya Rasulullah, saya nak tanggung 3 orang di kalangan Bani Uzrah. Jadi ketika Talha ini dia sponsor lah 3 orang di kalangan Bani Uzrah tersebut.
3 orang ini berlaku peperangan demi peperangan. Orang yang pertama, Nabi bawa pergi peperangan. Jadi 3 kan? Orang pertama ni Nabi bawa dia pergi peperangan, dia meninggal dunia dalam peperangan itu. Okey? Kemudian orang yang kedua tadi, dia memeluk agama Islam ni kan, Nabi bawa dia pergi berperang dan dia mati syahid, sama sebagaimana teman dia yang pertama bukan mati syahid. Orang yang ketiga ini, dia mati di atas katil dia. Kak Zah kata, ya, Kak Zah dah ingat balik. Nak sambung ke Kak Zah sambung? Kak Zah boleh sambung ceritanya? Kak Zah kata, jangan kau salah-salah cerita, kau malu je kan. Rupanya cerita lain aku ingat. Okey, so orang yang ketiga ini, dia tak mati syahid. Dia meninggal dunia di atas katil dia. Okey. Firash, ala firash. Dia meninggal di atas katil dia. Pada waktu itu, Talha ini dia mimpi. Dia mimpi dekat pintu syurga, nak masuk syurga. Kak Noh kata, ingat. Ingat balik. Okey. Jadi dia mimpi dekat pintu syurga ni, dia nampak tiga orang ni yang masuk Islam tadi. Satu, pertama mati syahid, kedua mati syahid, yang ketiga meninggal dekat atas katil dia. Tapi Talha kata apa? Masa beratur nak masuk syurga ini, yang meninggal dunia dekat atas katilnya, dia dekat row yang pertama. Maksudnya 3, tapi yang beratur first kali yang mati atas katil. Yang kedua, orang yang kedua pada belakang dia ialah lelaki yang meninggal dunia awal, yang first. Okey? Kemudian yang third, lelaki yang kedua meninggal dunia. Jadi dia punya aturannya begitu kan? 1, 2, 3, tiba-tiba 3, 1, 2. Macam itu. Jadi macam Talha nampak, kenapa pula yang mati dekat atas pembaringan ini? Yang pertama, patut yang mati syahid lah kan? Sebab dia pergi berperang, berjuang sungguh-sungguh kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia punya mati syahid, dan kita tahu ganjaran orang yang mati syahid itu besar ganjarannya kalau nak dibandingkan dengan orang yang mati di atas katil. Jadi esok hari dia jumpa dengan Nabi. Dia tanya kepada Nabi. Dia cerita kepada Nabi. Dia kata dia pelik. Kenapa orang yang meninggal dunia dekat katil tu, dia yang mula-mula masuk syurga? Kenapa bukan yang mati syahid tu? Patut yang mati syahid tu lah yang masuk syurga. Either mana sama ada yang nombor 2 atau yang nombor 1 ataupun nombor 1 nombor 2. Tapi ni pelik pula. Dua-dua, yang nombor 3 tu pula yang first tu. Nabi kata kepada Talha. Nabi kata, wa ma antaras min dhalik. Apa yang buat engkau pelik, wahai Talha? Apa yang buat engkau mengingkari hal itu? Kerana Nabi kata, laisa ahadun afdala indallahi min mu'minin. Tidaklah di kalangan kita ini salah seorang di kalangan kita yang lebih utama kedudukannya di sisi Allah min mu'minin, di kalangan orang yang beriman, yu'ammaru bil Islam, yang Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan usia. Orang yang mati syahid tadi dah meninggal kan? Yang terus hidup ialah orang yang mati di atas pembaringan itu. Kawan dia 2 dah meninggal lah, dia teruskan hidup dia. Yang pertama dah meninggal, dia teruskan hidup dia. Yang kedua meninggal, dia teruskan hidup dia. Akhirnya dia meninggal di atas katil dia. Tapi orang ini yang Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan usia dia, Nabi kata apa? Orang ini dia panjang umur, di tasbihihi wa takbirihi wa tahlilihi. Orang yang panjang umur ni, Allah panjangkan usia dia, bukankah dia itu orang yang Allah berikan peluang untuk lebih banyak bertasbih kepada Allah, lebih banyak bertakbir kepada Allah, takbir ni kan, dan lebih banyak bertahlil kepada Allah. Tahlil itu apa? La ilaha illallah. Usia yang panjang. Dalam keadaan usia yang panjang itu,
dia lebih banyak bertasbih, lebih banyak peluang yang Allah berikan untuk bertasbih daripada kawan dia yang macam. Dia lebih banyak peluang Allah berikan untuk dia bertakbir daripada kawan yang dua macam ni. Dia juga orang yang lebih banyak Allah berikan peluang untuk dia bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau nak kita bandingkan dengan temannya yang dua orang tu yang macam. Jadi kenapa kita nak heran kalau dia lebih dahulu masuk syurga? Jika nak dibandingkan dengan orang yang macam. Maknanya, jika Allah panjangkan usia kita itu adalah peluang yang lebih banyak untuk kita lebih peluang untuk kita dapat syurga daripada orang yang macam dengan bertasbih, bertakbir, bertahlil. Kalau kita jadikan dia sebagai amalan kehidupan kita boleh jadi lebih baik daripada orang yang mati syahid. Okey? Bukan kita kata orang yang mati syahid itu pahala dia tak banyak, pahala dia besar, lebih besar. Tapi kita boleh menandingi mereka dengan amalan kita ketika Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan usia kita. Mungkin kita nampak kawan kita sekarang ni, kita apply pada konteks kita hari ni. Kita lihat kawan kita dah meninggal, kawan kita yang dah meninggal, Masya Allah, solehah, orang yang baca Quran. Kita jealous, maknanya kita ni ada rasa lebih betul. Kita kalaulah saya dapat meninggalnya sebagaimana teman saya itu. Boleh ke tak? Boleh. Saya kata bahkan kita boleh jadi lebih baik daripada itu. Dengan kita memperbanyakkan amal soleh kita. Inilah yang berlaku kepada ketiga-tiga lelaki Bani Uzrah, yang mana mereka itu peluk agama Islam, yang mana telah lihat dengan mata kepala dia sendiri apa yang berlaku kepada ketiga-tiga mereka. Tapi yang kita nak kata di sini antara sebab seseorang itu dia mampu melangkahkan kakinya ke dalam syurga Allah dan dia berada di barisan hadapan ialah kerana dia itu menjadi seorang Muslim yang mengagungkan Allah, yang membesarkan Allah, iaitu yang bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala semasa hayat dia. Di dalam keadaan itu dia banyak bertakbir, banyak bertasbih, banyak bertahlil. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan agak untuk masukkan dia di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu sahaja pengajaran kita untuk hari ini. So 3 tadi kan, pertama tadi sebagaimana yang dikeluarkan, iaitu apa dia? Niat yang ikhlas kerana Allah. Seterusnya yang kedua, ya, bukti kerasulan Nabi SAW. Yang ketiga tadi, berkenaan dengan keutamaan takbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, alhamdulillah. Dari sini saja ya pengajian kita. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan sambung semula pengajian pada bagaimana sungai itu diseberangi, dan seterusnya kita akan bincang bagaimana kota Al-Madain dapat ditaklukkan pada waktu itu. Baik, saya tutup pengajian kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.